Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu bincangkan bab 1 tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan warisan negara bangsa. Topik yang kita nak bincang malam ni iaitu 1.1 latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Ini pelajar boleh lihat, boleh ingat kembali konsep kerajaan iaitu di dalam tingkatan 2. Itu pun ada juga pelajar yang lupa, yang dah tak ingat lagi kan, iaitu tentang kerajaan sebelum kedatangan barat. Bila barat datang, kerajaan itu akan bertukar kepada negara. Yang besar, yang kecil, yang besar tadi diubah menjadi kecil. Okey. Yang mana latar belakang negara dan bangsa sebelum kedatangan barat. Yang mana setiap wilayah akan diketuai oleh kerajaan. Kita kenali dia kerajaan. Okey, kerajaan. Ini pelajar dah belajar semasa di tingkatan 2. Tingkatan 2 pernah diajar berkaitan dengan kerajaan Funan, kerajaan Campak, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gangga Negara, Sriwijaya, Majapahit. Okey. Bila pihak barat datang ke timur, kerajaan ni tadi berubah menjadi negara. Konsep dia besar. Okey. Okey. Kalau kita lihat dalam kerajaan, okey, dalam kerajaan ini, biasanya dalam kerajaan Kesultanan Melayu ataupun kerajaan yang kita belajar semasa tingkatan 2 iaitu kerajaan alam Melayu, iaitu mesti diketuai oleh raja. Diketuai oleh raja. Okey. Yang mana raja ni adalah merupakan ketua kerajaan, ketua negara. Yang mana raja ni mempunyai kuasa mutlak. Maksud kuasa mutlak ni maksudnya raja ni boleh menjatuhkan hukuman, membuat undang-undang, okey. Misalnya membuat undang-undang, contohnya, okey. Malah raja ini dianggap suci, dianggap sebagai seorang dewa. Dianggap dewa ataupun dianggap suci oleh masyarakat pada masa itu. Yang mana raja ini akan dibantu oleh pembesar. Dibantu oleh pembesar. Konsep raja. Pembesar. Ini konsep kita tengok. Konsep yang kita belajar, yang mana pada peringkat awalnya adalah raja. Diketuai sebuah kerajaan diketuai oleh raja. Raja ni memainkan peranan yang penting sebagai ketua negara. Okey. Di bawah kerajaan adanya raja, terdapat juga undang-undang. Okey, undang-undang. Kalau kita tengok, kalau barat datang, undang-undang ni tadi ditukar kepada perlembagaan. Dia satu konsep yang besar. Satu konsep yang besar. Bila kerajaan, dia ada undang-undang. Apa dia undang-undang ni? Apa tujuan undang-undang ni ada di dalam sebuah kerajaan? Memastikan mengawal kestabilan ataupun mengukuhkan kedaulatan. Bila misalnya soalan dia tanya, apa fungsi undang-undang dalam sesebuah kerajaan? Tujuan dia untuk mengukuhkan kedaulatan. Untuk mengawal masyarakat. Mengawal masyarakat. Supaya masyarakat menjadi baik. Betul juga. Untuk menjamin kestabilan ekonomi. Boleh juga menjamin kestabilan. Di sini ada dua markah kalau pelajar tulis kestabilan ekonomi. Kestabilan politik. Maksud di sini ada dua markah. Kalau kita tengok, kita tahu undang-undang. Undang-undang ni tujuan dia untuk masyarakat supaya menjadi baik. Mengawal masyarakat supaya menjadi aman. Supaya pentadbiran dapat berjalan dengan baik. Pun boleh juga ada markah di situ. Ada undang-undang. Ada raja.
Okey. Okey, ciri yang ketiga, kalau kita tengok ciri yang ketiga, iaitu wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh. Apa dikatakan wilayah pengaruh ni? Dalam erti kata wilayah pengaruh ni adalah wilayah kekuasaan. Dia senang, wilayah kekuasaan. Kalau kita belajar di bawah Kesultanan Melayu Melaka, dia katakan dia katakan empire, pembentukan empire melalui perluasan. Kalau wilayah pengaruh tu maksudnya kawasan itu berada di bawah kerajaan itu. Misalnya Johor, misalnya Riau, Pahang berada di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Contoh. Okey. Okey, yang mana di bawah wilayah pengaruh ini rakyat memperakui pemerintahan raja. Maksudnya rakyat harus mematuhi arahan daripada raja. Misalnya kerajaan Melaka. Mana wilayah dia? Pahang. Jadi wilayah Pahang itu, kerajaan Pahang harus mematuhi apa yang undang-undang yang berkaitan dengan Melaka. Rakyat harus memperakui pemerintahan raja. Harus memperakui pemerintahan raja. Okey, yang ketiga ni rakyat. Dalam sesebuah kerajaan ada rakyat. Kalau bila masanya Barat datang, dia bertukar kepada bangsa. Satu konsep yang besar. Itu nanti boleh kita bincangkanlah. Okey. Rakyat ini adalah merupakan penduduk. Dia penduduk dalam sebuah kerajaan. Dia merupakan penduduk. Yang mana harus mempunyai setia kepada raja. Dan tidak boleh menderhaka. Okey. Sekarang kita tengok ada 4 konsep. 4 ciri. Iaitu apa dia kerajaan ni tadi. Kerajaan ni adalah raja. Undang-undang. Apa setiap tu ada fungsi dia. Ada peranan dia. Okey. Okey, sekian. Sekian, terima kasih.